Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Izzuddin bin Abu Bakar sebagai pengacara anda pada malam ini dalam program talk show TV Ilham yang akan membincangkan tajuk krisis antarabangsa yang kita katakan sebagai sedang hangat di pasaran. InsyaAllah pada malam ini bersama-sama dengan kita ialah Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, seorang yang tidak asing lagi dalam arena politik antarabangsa. Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar ialah seorang academician, mempunyai ijazah kedoktoran dalam bidang kejuruteraan aeroangkasa daripada University Leeds, United Kingdom. Beliau merupakan pakar di dalam bidang pengkhususan aeroangkasa dan dilantik menjadi pakar, penasihat, konsultan dan panel untuk beberapa agensi antarabangsa sebagai contoh agensi angkasa lepas China dan beberapa negara yang lain. Di dalam negara kita, beliau dilantik menjadi panel bagi lembaga akreditasi negara dalam bidang kejuruteraan aeroangkasa. Beliau juga merupakan seorang ahli jawatan kuasa penasihat pembangunan kemahiran aeroangkasa Majlis Latihan Vocational Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Manakala di dalam politik, beliau merupakan pengarah pilihan raya Parti Islam Malaysia PAS Pusat. Dalam masa yang sama, beliau juga merupakan setiausaha politik kepada Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS semenjak daripada tahun 2008. Beliau merupakan seorang yang sangat berpengalaman dengan mengiringi Datuk Seri Presiden Tuan Guru berhubungan dengan tokoh-tokoh gerakan antarabangsa, sama ada tokoh-tokoh gerakan antarabangsa yang berpusat di Barat ataupun tokoh-tokoh gerakan Islam antarabangsa yang berpusat di Timur Tengah. Beliau juga menjadi wakil kepada Tuan Guru di dalam berurusan dan berhubungan dengan wakil-wakil tersebut, dan dalam masa yang sama beliau juga merupakan timbalan bagi pengerusi Lajnah Antarabangsa Parti Islam Malaysia PAS Pusat. Oleh kerana posisinya yang sangat sesuai, beliau telah diberikan kepercayaan oleh parti dan Datuk Seri Tuan Guru untuk berinteraksi dan membincangkan beberapa isu-isu antarabangsa dalam menyelesaikan beberapa masalah yang sedang berlaku. Dalam masa yang sama, saya dipahamkan Dr. Samsuri juga merupakan salah seorang individu yang terlibat secara langsung dalam krisis di antara kerajaan Yaman dan juga di antara kerajaan Yaman dengan pihak lawannya, iaitu Puak Houthi dari kalangan Syiah sebelum berlakunya Arab Spring. Okey, baik. Untuk agenda yang seterusnya, sebelum kita masuk ke agenda seterusnya, saya rasa suka untuk kita mencari ataupun untuk kita mendengar sedikit sebanyak pengalaman beliau semasa menguruskan ataupun bersama-sama pihak-pihak yang lain untuk menyelesaikan krisis di Yaman. Dr. Samsuri, mungkin doktor boleh memberikan beberapa penjelasan ataupun beberapa pengalaman doktor yang sangat berharga semasa doktor bersama-sama dengan Datuk Seri Tuan Guru pergi ke Yaman untuk menyelesaikan krisis di negara tersebut. Terima kasih kepada Dr. Izzuddin. Saya merasa sangat teruja diberi kesempatan untuk membicarakan suatu tajuk yang sangat berat sebegini. Soalan yang diutarakan mengenai isu Yaman. Kebetulan saya bersama dengan Tuan Guru diminta oleh rakan-rakan dari Arab Saudi pada waktu itu untuk mencari jalan bagaimana meredakan ketegangan yang berlaku di Yaman. Secara khususnya ialah apabila berlaku perang di antara kerajaan Yaman dengan kumpulan Houthi yang berada di Yaman.
Dan dalam menjalankan misi yang sebegitu besar dan berat, yang pada awalnya rakan-rakan daripada negara Arab merasakan mereka mempunyai kekangan tertentu untuk terlibat secara langsung bagi cuba meredakan ketegangan yang berlaku di Yaman itu. Jadi apa yang kami buat ialah kami pergi ke Yaman, dan sebelum pergi ke Yaman bertemu dengan rakan-rakan di Bahrain, pergi ke Emirates, lepas itu pergi ke Yaman dan berjumpa dengan puak-puak yang bertelagah dalam isu itu, sehingga ke peringkat kami bertemu dengan Menteri Luar Yaman dan Timbalan Presiden Yaman. Dan pulang daripada Yaman kami terus singgah di Tehran, bertemu dengan Menteri Luar Iran pada waktu itu. Dan apa yang boleh saya rasa kita sama-sama banggakan di peringkat ini ialah hasil daripada perbincangan, gesaan-gesaan yang kita, cara-cara yang kita buat itu. Sebulan lepas daripada itu berlaku satu inisiatif baru di dalam negara Yaman sendiri, kerana mereka merasakan bahawa mereka malu apabila pihak luar daripada orang-orang Arab datang untuk membantu menyelesaikan krisis yang berlaku dalam negara mereka, sehingga selepas sebulan daripada itu suasana gencatan senjata dapat dicapai. Semasa doktor menyertai misi damai di Yaman ketika itu, apakah satu pengalaman yang dikira sangat berharga semasa doktor berinteraksi dan berhubungan dengan pihak-pihak di arena antarabangsa? Ya. Pada saya itu adalah satu golden opportunity yang tidak kita akan jumpa dengan senang. Terutamanya ketika kami sampai ke Yaman dalam keadaan seminggu selepas pada itu berlaku pengeboman di Yaman, di Sana'a sendiri, dan nak jumpa dengan pihak-pihak bertelagah ini tidak mudah sebenarnya. Tetapi ruang-ruang melalui networking yang kami bina dan dengan bantuan pihak kerajaan Yaman sendiri dan bantuan daripada kerajaan Malaysia sebenarnya yang turut memberi bantuan logistik dan teknikal. Saya rasa perkara ini jarang berlaku dan alhamdulillah Parti Islam Semasa Pasrah diberi peranan yang sangat berharga dalam isu ini. Baik doktor, untuk tajuk kita yang seterusnya kita akan masuk di dalam tajuk kita, iaitu krisis di antara negara-negara Teluk, yang mana beberapa negara yang diketuai oleh Arab Saudi dan diikuti oleh beberapa negara yang lain, mereka telah memutuskan hubungan dengan Qatar, dan pemutusan hubungan ini telah mencetuskan suatu krisis diplomatik yang tidak pernah disaksikan sebelum ini. Sekalipun sudah berlaku beberapa peristiwa pergaduhan ataupun perbalahan, pertelagahan di antara negara-negara ini, tetapi tidak sampai sehingga kepada tahap ini. Jadi sebelum kita masuk secara lebih mendalam di dalam tajuk ini, mungkin doktor boleh menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang tentang negara-negara yang saling bertelagah ini. Ya. Peristiwa yang terkini yang berlaku di negara Teluk sebenarnya lebih jelas negara Teluk, bukan berlaku kepada negara-negara Asia Barat. Sebab kalau kita katakan negara Asia Barat, ianya menjangkaui sampai ke Jordan, sampai ke Syria dan sebagainya. Negara-negara Teluk ialah negara yang berhampiran dengan Teluk, dan negara yang khususnya terlibat dalam hal ini ialah Arab Saudi, Emirates dan Qatar. Dan negara-negara yang berhampiran juga diheret sama dalam pertelingkahan yang berlaku ini, termasuklah dari Bahrain. Oman cuba diheret sama. Negara yang berada di benua Afrika juga cuba diheret sama. Seperti Mesir, Sudan juga telah di-approach, telah didekati oleh negara Teluk yang lain seperti Saudi untuk sama-sama ikut mereka. Maknanya doktor cuba menyatakan bahawa Arab Saudi dan sekutu-sekutunya cuba untuk memujuk negara-negara yang lain bersama-sama dengan mereka. Itu yang kita nampak, sebab perlu kita faham juga dalam isu antarabangsa seperti ini, kita tidak dapat hanya bergantung kepada pemahaman yang kita tengok dari imbasan on the surface ataupun di luar sahaja. Tapi perlu kita lihat
dengan lebih mendalam dan kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Negara mana terlibat, bagaimana dia bermula, bila, bagaimana, dan persoalan-persoalan ini kalau kita cuba berhalusi, maka kita akan bertemu bahawa ianya adalah agak kompleks sebenarnya. Selain dari melibatkan negara-negara dan ia juga melibatkan negara-negara umat Islam yang tentunya di sana ada isu-isu tertentu yang berlaku sehingga perkara ini sampai ke peringkat ini, yang tidak pernah sebelum ini sampai ke peringkat ini, terutama kepada negara seperti Qatar. Kalau berlaku pada Iran, berlaku di Iraq, di Syria, itu semua difahami oleh semua. Tapi apabila berlaku di Qatar, ianya banyak menimbulkan tanda tanya kepada apa sebenarnya di belakang perkara ini. Pada pendapat doktor, seperti mana yang dinyatakan oleh sumber Arab Saudi, mereka menyatakan bahawa krisis ini berpunca daripada Qatar sebagai sebuah negara menyokong keganasan dengan memberikan dana yang besar kepada kumpulan-kumpulan yang dikira sebagai pengganas ataupun teroris, sebagai contohnya ISIS, Al-Qaeda dan juga Ikhwan. Dan dakwaan ini dinafikan dengan sekeras-kerasnya oleh pihak negara Qatar. Jadi pada pendapat doktor, apakah yang sebenar-benarnya berlaku? Adakah perkara-perkara lain yang berlaku yang secara tersirat di sebalik tabir, ataupun ada perkara-perkara lain yang lebih mendalam yang sebenarnya sudah pun berlaku bertahun-tahun lamanya sehingga menimbulkan ketidakpuasan hati kepada negara-negara ini? Apa pendapat doktor? Yang sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku? Kalau kita lihat kenapa isu pembiayaan ataupun sokongan daripada Qatar kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi itu timbul sekarang ini. Padahal perkara ini sudah timbul sebelum ini. Kalau kita nak katakan kewujudan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang juga dipertikaikan oleh negara-negara Arab, dia sudah tinggal di Qatar sudah puluhan tahun. Ataupun dia cuba mempertikaikan kewujudan tokoh-tokoh yang lain yang berada di Qatar seperti beberapa pimpinan Hamas, juga sudah bertahun-tahun berada di sana. Tapi kenapakah hanya sekarang timbul? Apa yang menariknya ialah ianya timbul selepas sebaik saja berlaku suatu perhimpunan negara-negara Teluk yang turut dihadiri oleh Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat. Dan perkara ini kalau kita kaji rentetan yang berlaku itu, kita akan dapat lihat di sana ada hubungan, ada interrelation di antara negara-negara ini, situasi yang berlaku dan peranan kuasa besar seperti Amerika dalam hal ini. Kenapa timbul sekarang? Kenapa tidak sebelum ini? Kenapa perkara ini tidak ditimbulkan secara dengan serius sebegini pada zaman Presiden Obama umpamanya? Kenapa tunggu Presiden Donald Trump melakukan lawatan ke negara Arab baru perkara ini timbul dengan begitu keras begini? Tentulah ada sesuatu di sana yang menimbulkan tanda tanya yang boleh kita cuba perhalusi, dan kita insya-Allah kita akan tahu bahawa sebenarnya ini adalah sebahagian daripada agenda negara kuasa besar yang di belakangnya adalah pihak Zionis, negara haram Israel. Itu yang saya rasa secara confidentnya kita boleh sebut begitu. Cuma bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahawa isu ini juga membabitkan Syiah, peranan Syiah ataupun peranan Iran yang turut memainkan peranannya ataupun tangan-tangan gaibnya di dalam isu ini untuk mencatur keadaan? Apa pendapat doktor tentang peranan Iran ataupun peranan Syiah di dalam krisis yang terbaru ini? Saya merasakan bahawa sekiranya kita berpandangan demikian, kita terlalu jauh menilai suatu perkara tanpa melihat realiti sebenar yang ada. Saya tak katakan perkara itu tidak berlaku, tetapi apa yang ada di depan mata dan apa yang sedang dialami sekarang ini ialah hakikatnya ialah kewujudan Iran, isu Syiah umpamanya itu telah beratusan tahun, dan isu negara-negara Teluk yang tidak masa selesa dengan Iran ini bukan setahun dua ini, tapi sudah makan masa yang lama. Tapi kenapakah perkara itu dapat ditangani? Dan apa yang menariknya kalau kita lihat, sebelum berakhirnya penggal Presiden Barack Obama sebagai Presiden Amerika Syarikat, beliau telah membuat suatu inisiatif
bagi meredakan ketegangan antara negara barat termasuklah Amerika dan Iran dengan melakukan perundingan baru dalam isu nuklear di Iran. Dan saya dipahamkan ada berlaku progres yang baik, berlaku suatu peningkatan dalam perundingan ini sehingga Presiden Obama sendiri pada waktu itu menyebut bahawa suasana yang agak berbeza sedikit daripada sebelum ini. Kalau kita lihat, kalau kita merasakan bahawa suasana atau suhu itu sudah dapat diredakan sedikit, tetapi kenapa suhu itu tiba-tiba meletup sebegini? Jadi saya tidak melihat perkara ini sebenarnya sangat berkaitan dengan perubahan tampuk kepimpinan di Amerika dengan Presiden Donald Trump memenangi pertandingan sebagai Presiden Amerika, dan dia telah melakukan perubahan yang sangat mendadak daripada polisi sebelum ini oleh Presiden Barack Obama. Okey, kita berhenti dulu untuk seketika dan kita akan sambung selepas ini.